Alright, okay. Dah go live, okay. Siapa? Okay, siapa nak apa nama ni baca doa? Macam gelas tahun lepas lah biasa lah. Alright. Siapa nak ni? Sila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا أرحم الراحمين اللهم يسر كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا والحمد لله رب العالمين. Amin. Alright, okay, terima kasih doa yang penuh dipanggil barakah. Tak? Barakah ke barakah? Barakah tak? Barakah tak? Barakah tak? Itu yang Melayu. Okay. So okay, so dah tanpa buang masa kita ni dah start. Alright. So hari ni kita nak belajar Java Kalau tengok channel Yana buat cuma apa dia panggil suka-suka hati macam mana? Tak live. Boleh lah check sekarang kan. Tak apa yang internet apa ni laju tu. Boleh lah tengok pengenalan Java. Ada one watching. Entah siapa dia tengok pun tak tahu ni. Alright. Betul kan? So ni video lah nak tengok pada playlist. Tengok pada programming. Kita go play. Ni yang dulu ni yang playlist ni. Jap. Ni cara ni nak buka semua ni. Ni kot. Yes, macam ni. So apa ni dah kalau siapa yang ambil IT tu boleh lah ni programming melainkan nombor sebelah ni saja je ni menarik nombor sebelah ni cerita dia pakai lens yang macam mana kita nak ambil gambar cermin tanpa kita nampak kamera. Faham tak macam ni? Ni lah playlist tu, boleh tengok dalam playlist tu. Okay, yang ni private, ni banyak private lah. So yang lain tu gitulah. Ni rasa dah buat unlisted, buka biarlah. Okay, so Python, Git. Ni Git pun penting juga Git ni dia tak kisah malah nak buat mobile app, malah nak buat web app, malah nak buat desktop app. Tak ada masalah. Memang kena tahu juga Git. Git ni untuk Git ni umpama macam dia panggil tukul ke screwdriver ke Gudi ke kan. Dia cuma alat je sebagai macam yang ada seorang pelajar boleh nak masuk juga sebagai ambil bilik IT tak boleh? Sila je, nak mari 100 orang pun mari. Cuma jangan buat scam apa. Pasal anak kena dah scam hari tu tengah-tengah anak Google Meet ada ustaz tu baca kitab. Dia pergi masuk tunjuk pon. Memang kau punya pon. Memang dia pasal betul. Tengok baca kitab bukan kitab Arab, kitab Jawi yang pengarang dia tak tahu lah. Cuma tu lah kawan yang verified lah, jangan panggil yang tak verified sebab tak nak tekan sangat masuk kunci email sekolah. Okay, ada bagi je link tu. Cuma ke dia yang verified je lah. Okay, sambung balik. Git ni dia untuk kawal lah, apa nama ni, susun kod, version of code lah. Dennis Muzi betul? Betul. Okay. Git Git concept mana tunjuk. Alright. So Git concept kita baru start siapa yang baru masuk don't worry. Git ni umpamanya gini lah alamak dah halus gambar dia. Boleh tak besarkan sikit? Tengok dulu.
A beginner's guide to most popular Git command. Tak salah. Nak tunjuknya apa benda Git ni. Gambar dia tak ada pula. Pull changes, Git merge. Alah, tak ada pula. Sekejap Lah, tunjuk gambar macam ada ni. Biarkan gini lah Nak tunjuk gambar ni lah, senang. Lah, tak ada juga gambar. Aduh. Ni. Ada. Okey. Setiap titik ni mewakili, maknanya kalau kita tekan komputer kan, apa-apa type Microsoft Word kan, tekan benda Ctrl S. Benda Ctrl S buat apa? Cuba tahu. Copy ya. Ctrl S save Ctrl C copy, Ctrl V paste, delete. Master So ni lah esok kan 10 orang nak buat satu projek yang sama. Buatlah branch yang kedua. Pecahan ni adalah branch ini adalah milik Zalik contohnya. Ni milik buat satu lagi bawah ni branch Muaz. Lepas tu last sekali macam mana nak gabungkan ni? Boleh tengok last sekali digabung kan. Biru ni versi contohlah versi Ana, ini orang lain buat. Last sekali digabung dengan master. Itu tujuan dia. Macam mana, cuba bayangkan ada 2-3 projek besar-besar, nak buatnya 3-4 orang, takkan nak copy pen drive, betul tak? Agak dah copy pen drive, lepas tu hilang, lepas tu rosak, terlepas, hancur, habis. So ni apa benda ni, boleh tengok ni lah Git. Taklah banyak sangat cerita, banyak yang ni ada masalah sikit bahagian hujung, Ana lupa. Inilah tengok pada yang comment yang bawah ni. Okey sikit. Ni lebih kurang sama je ni. Nombor 6 dengan nombor 3 lebih kurang. Yang ni guna bootstrap. Ini bootstrap 5 point berapa lah, tak ingat dah. Ni web lah, framework. Bootstrap ni kat Ana kalau masuk universiti, inilah UTM ke, memang dia akan, inilah penting lah, memang dia akan banyak pakai lah projek ni sebenarnya. Yang paling senang PHP. Zalik di sini, Zalik lah rasanya ke Danish pernah ni buat PHP sebelum ni. Pernah belajar Danish? Tak pernah. Okey. So PHP ni mudah lah. Java ni dia payah sikit lah. Taklah payah sangat. Dia pada Ana lepas dah belajar tu, Ana boleh kata dia banyak kerja sikit lah. Kena typing banyak sikit lah. Kena ingat-ingat sikit lah. So tu je lah kot. Yang ni nombor 1, nombor 2 ni cara kita nak design konsep macam mana, huruf besar kecil macam YouTube ni kan. Kenapa, apa benda function ni, tengok tutup ni dia keluar ni. Kenapa dia buat warna hitam, ada sebab. Ni boleh scroll pula tepi ni, apa dia, button ni boleh ni pula. Ni apa makna dia. Itu dalam design bukan web design sajalah sebenarnya. Banyaklah website yang boleh bagi kita idea macam mana nak design dengan ni lah increase lah kita punya performance lah. Alright. So apa benda ni, tak ada lah kot. Okay. So first kali bagi tutup lah semua ni, kita buka balik Google lah kan. Buka balik tu. Okay, tulis JDK. Ana siapa tadi masalah, Muaz yang masalah tadi kan, yang tadi install kan. Ana pun tak pasti apa isu, sebab Ana try banyak kali kat komputer Ana, lepas je. Tak tahu mana ni, JDK 8 ke JDK 16? Pada komputer Ana dah pernah install dulu JDK 15, bukan 16, 15. Ana tak tahu lah kot 16 masih dalam tengah ada masalah ke apa. Tapi okey, tak apa, tengok dulu. Okey. JDK download tulis je kat Google JDK ni benda. Bukan jadi bukan jidik. JDK ni adalah tulis ni lah dekat VS Code okay, kenal lah VS Code ni dia cuma jap close folder. Lupa nak tutup, bahaya betul. Okay, J
JDK tau. JDK, Java Development Kit. Dia gitu. Development Kit, KIT. Dia ada satu lagi, JRE. Java apa dia? Runtime Environment. Environment apa beza JDK dengan JRE? Okey, kita tengok website ni. Apa nama ni? Ni lah kot. Ana pun jarang pakai website ni, tapi Ana pakai biasa. Dulu Ana belajar Java, first kali programming Ana belajar Java, bukan PHP. So ni tengok pada ni, JDK, JRE, JVM. JVM dia pula malim, Java Virtual Machine. Nanti dah ada kita tengok JDK dulu. JDK, Java Development Kit, yang mana dia adalah development environment lah, yang mana untuk buat Java application dan applets. Ni bukan Apple applets, Apple tambah S bukan. Bukan Ni applets ni biasanya ni kalau siapa pernah tengok applets ni ni lah applets, rupa dia macam mana lebih kurang lah macam ni. Dia ada option dia lah. Banyak lagi lah package dia, nak cerita pun panjang lah, biar dululah. Boleh baca kat sini website ni applets tu apa. Okey, dalam JDK dia kata dah ada JRE campur development tools. Itu sajalah beza dia. JDK banyak jenis juga. Ada SE Standard Edition kan, tak ada janggut kan. Ada yang Enterprise Edition. Ada JME Java Micro Edition. Ni JVM JDK yang kotak besar ni, dalam JDK ada JRE. Dalam JRE ada JVM, Java Virtual Machine. Nampak pening tak? Biasalah awal-awal ni pening lah. Dalam JRE, mana kalau kita buka file .jar, pernah tengok tak file .jar? Pernah tengok tak jar? Bukan jar ni. Marah ni. Java jar ni. Bukan marah, bukan marah Zalik ni, marah orang lain. Tak, Zalik tak? Tengok. Ya. File benda lagi lah. Dia biasa .jar lah. Ni biasa belakang ni ada logo kopi. Ni bukan Wanda. Wanda dah kena kalah dengan Vision. Sebab tu dia tak ada kopi dah. Contoh tak kelakar pun. Okay. Lepas tu dia ada ni development tool maknanya Java dengan Java. Java ni benda bukan Java ada, bukan orang Penang. Java bukan. Ni Java ni, Java ada C ni. C adalah dia punya stands for compiler. Nanti kita tengok cara nak buat Java. Ni kelas ni panjang rasa nak buat ni. Okey, Java ni untuk kita run lah program tu. Lepas kita kena compile dulu. Lepas compile baru boleh run. Setiap kali nak run mesti kena compile. Dia gitu Sama lah kalau apa Kak Gi belajar apa, Mu'alih nak belajar .NET. Sama lah. Dia ada compiler dia. Java pun ada banyak compiler dia. Cuma nak tak berapa familiar lah. Nak boleh kata tak berapa familiar je. Okay, so next JRE. JRE ni benda sama lah tadinya. JVM sama Dalam JRE ada ni lah library dia. Library ni bukan library sekolah Isyad tu, bukan. Bukan ada buku dalam ni. Maksudnya dalam ni dia ada macam-macam method dia tu lah. Lepas tu dia ada file-file lain lah. Next JVM. Tengoklah JVM ni dia bukan virtual machine. Dia duduk mana ni? Belakang laptop ke? Tak ada. Dia bukan macam pendrive. Dia benda ni software lah. JVM ni adalah software lah. Dia apa ni nampak dia kata it is a specification that provides a runtime environment in which Java bytecode can be executed. Maknanya bila setiap kali kita buka file java.jar ni, double klik ni, JVM yang akan baca file ni dan dia akan convert lah. Dia akan baca file ni, so dia boleh
apa nama ni, running and apa nama ni, so on tu lah. So ni lah dalam JPM dia buat, dia load code, dia verify, lepas tu dia execute, dia provide lah runtime environment. Runtime environment ni suasana lah. Environment kan suasana ke, benda environment suasana lah tau. Runtime contohnya lah, kita sekolah Irsyad tau kan, SPM nak buat isi kan, sekolah Irsyad dia provide runtime lah, runtime environment lah lebih kurang kepada student-student dia, betul tak? Nak buat isi SPM, mu'alim lah kena tolong kemas meja kan, contoh lah kena tolong kemas meja apa semua. Okay, so apa lagi? Okay, tu basic lah konsep ni. First kali nak bagi tahu lah dia bukan khusus programming saja yang ambil Java ni. Macam Mu'alim Zamir dia belajar juga Java. Ada lagi lah Mu'alim-Mu'alim lain yang belajar ni, macam Mu'alimah Sarah, Mu'alimah siapa nama ni, lupa nama, Mu'alimah siapa ni, Jannah, belajar juga programming. Mu'alim dia bukan ajar apa nama ni, kimia ke, bukan ajar BI ke. Masa zaman belajar dulu ni semua kena belajar, wajib belajar walaupun satu semester. Tapi beza lah kalau orang yang ambil software engineering ataupun yang memang pengurusan, memang benda ni A sampai Z lah dia kena tahulah. Alright, so itu konsep lah sikit. Ana ada slide tapi slide tu mungkin dah outdated sikit dah, tapi tak outdated sangat. Okay, no problem. So kita get started. So ni balik semula kat sini, JDK download. JDK download Java SE. SE ni standard edition standard edition Java SE. Lepas tu download je lah. Yang lama-lama punya dia kena nampak ada bawah ni, boleh scroll je. Java standard edition 16 ada LTS. LTS ni benda bukan latest Oh Mu'alim, LTS ni latest bukan. LTS ni long term support, maknanya sokongan lebih lama. Bukan 2 tahun, bukan lah maknanya 40 tahun, bukan. Paling lama pun biasa 4-5 tahun lah, biasa-biasa gitulah. Macam Windows 10 lah. Ni Windows 10 tahun 2023 ke 2025 ke 2025 dia nak meninggal juga sama macam Windows 7 tak? Lepas ni tahun depan ke setahun lagi Windows 8 rasa tak ada dah support, tinggal Windows 10 je, Windows 11. Ni banyak lah, tak nak cerita lah, ni advance lah ni. Okey, nak bagi tahu dalam programming ni, bila belajar apa-apa programming, apa ni dia dipanggil Java API. Bukan API. API ni stands for Application Programming Interface. Rupanya macam mana programming interface ni, dia dokumen lah, documentation. Contohnya kita nak cari macam mana nak guna package java.awt.color. Kita tengok, tapi package ni kena import dulu lah. Lepas import, bawah ni ada ada contohnya ICC profile RGB kelas color, tapi nak pakai ni ICC profile RGB. Boleh baca, kena implement serializable. Maknanya dalam coding tu kelas tu kena cakap implement serializable. Ni apa Java ni documentation dia nampak macam klasik sikit lah pada anaran apa. Yelah macam ni nak baca pening pada nak baca direct macam ni. Ni lah antara method-method dia. Setiapnya ada makna-makna dia. Kalau lecturer tak tunjuk, ni dah tempat yang kena cari sendiri lah. Kalau tak tahu Mu'alim banyak benda nak kena baca satu-satu ke, tak juga. Kadang kena type Google, cari apa benda yang kita nak buat. Biasanya orang akan bagi tahu lah bagi jawapan. Biasanya jawapan ada banyak dekat Stack Overflow. Stack Overflow. Contohnya how to create
GUI in Java, graphical user interface. Ni graphical user interface, Stack Overflow contohnya. How to create website ni biasanya akan banyak dah tolong kita cari yang biasanya akan ada tanda right sini. Sini tak ada contoh pula tanda right. Dia kata ni contoh example, import semua ni. Okey, so dari tadi nak download tak download lagi kan. Okey, download dulu. Lepas download, anda tak tunjuk installation anda, sebab ini komputer anda buat kerja, so anda tak boleh nak tunjuk habis. So lepas download tu install je macam biasa. Ni download yang ni, dia akan keluar dekat page ni. Ambil yang mana? Okey, anda rasa semua kat sini semua tak pernah guna Linux kan? So pakai Windows Windows 64 installer. Jangan ambil yang archive pula, boleh tapi mungkin banyak kerja sikit lah. Dia bukan double click lah. So kalau pakai MacBook, model anda pakai Mac, anda dapat kerajaan bagi 8,000 seorang sama belajar buat kat UTM, ada duit sikit, beli MacBook Pro, pakai ni DMG sikit file dia bukan exe.dmg. Pakai Linux pula, tengok pula ada jenis flavor yang bertemakan Debian, ambil yang tu lah. Kalau tak ambil yang lagi satu lah. Okay, so ambil yang ni, tekan ni, lepas tu download lah sampai siap. Dan yang kedua, itu baru download JDK. Okay, install JDK. Lepas tu install ni Eclipse Eclipse. Mualim bukan Gerhana ke? Gerhana lepas dah. Ni programming. Okey. Tekan ni, type Google Eclipse ni. Inilah dia punya page dia ni. Page dia ni. Sorry, tekan download. Okey, kalau download ini, dia akan bagi installer.exe. Tapi anda macam malas lah, ambil yang lebih spesifik lah. Sebab kita bukan pakai semua pun. So untuk tujuan ni, esok kalau belajar PHP nak guna Eclipse, boleh juga guna ni. Tak nak lah mu'alih anda guna PHP Storm, ikutlah. Okay, anda rasa mungkin UTM pun ada kot, boleh dapat free. First Microsoft Office, second PHP Storm. Macam ada yang ni dia dapat ni lesen free bawah sekolah, lesen bawah sekolah tahun lepas dapat, setahun dah lah. Try lah tanya lecturer, doktor saya nak ke apa, panggil encik ke doktor, tengoklah macam mana sana panggil macam mana. Download lah dia punya PHP Storm ke. Kalau ni dipanggil benda kalau Java ni tak ingat dah. So ini, sorry banyak sangat iklan. Untuk yang ni download ni X86 X64 ni. Tekan ni dia akan bagi download ni, ambil yang ni. File ni Eclipse Java 2021 006 R32 X _64. Tekan ini. Tekan ni, lepas tu dia akan download lah Tengok logo atas tu, thank you kan. Bawah ni pun dia akan buat download. Nampak kan, ada keluar download bawah ni. Tapi sebab anda dah download, so anda tak perlu download lagi. 320 MB besar sikit lah file dia. Alright, so lepas dah buka file dia, okay, so kat sini Eclipse ni, buka ni. Lepas tu apa nama ni, right click ni, extract ni kalau tak ada ni, itulah cuba extract lah macam mana pun. Dia last sekali dia akan jadi folder lah macam ni. Double click folder ni, buka Eclipse ni, and then ni lah Eclipse yang .exe. Mualih anak punya tak ada .exe, tak apa, yang tu nak ceritakan 3 jam tak habis. Cari je ni yang logo macam bumi apa, Zuhal ke benda panggil ni. Double click ni, sepatutnya dia akan keluar lah logo, sebab anda ni pakai 2 screen. So dia dia akan keluar macam ni lah sepatutnya. Yang ni tak perlu apa-apa lah, ni tekan launch je, launch saja.
So gitulah, tunggu sekejap, dia tengah loading. Tak boleh tarik, dia tengah loading dia lambat dalam okey. Tak delete pula dah. Okey, sekejap nak buat baru sikit. Alright, so ni lah ni Eclipse IDE. First kali kena install JDK, second kali kena install kena download Eclipse ni lah. Ni lah IDE panggil. IDE ni benda pula Malim. Okey, Notepad tahu tak Notepad? Tahu Notepad? Okey, anda buat satu file anda tunjuk satu demo macam mana nak buat Java. Macam mana ni ya? Apa lah nak buat? Okey lah, nak buat dekat file sini lah nak buat satu file. Nak buat benda nama dia, tak ingat pula. Contohnya dev lah dev.java belakang pun dia jadi macam ni, Java file 17 Julai 10.03 sekarang lah, Java file. So memanglah kosong. So nak tulis apa dalam ni? Okey, dan nak buat tunjuk satu contoh nak tunjuk beza kenapa kita nak pakai IDE berbanding nak pakai Notepad yang type macam ni je. Microsoft Word jangan tanya lah, memang Microsoft Word tu tujuan lain. Okay, so public class dev ni benda ni dia panggil curly braces. Tekan bawah sikit lah. Bawah ni nak suruh nampak, tak adalah mesti dua, dia nak suruh nampak lawa sikit sebab bawah ni kita akan tulis lagi. So sini tulis public static void main dalam ni string ni args buka tutup lagi kan. Right, so pembuka kata ini adalah penutup dia kat sini. Pembuka kata yang ni, pembuka kata tak tahulah panggil benda bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggerisnya panggil curly braces curly braces. Ni dia panggil curly braces curly macam rambut lah, rambut orang curly ni curly lah curly ni ikan ayam ke benda panggil? Okay, system.out.print line. Ini hari first dia nak belajar programming, kelas pertama dalam lab hello world. Betul kan? Try je hello world. Alright, save. Lepas tu macam mana nak run benda ni? Okay, anda kena buka CMD type dekat sini CMD command prompt, bukan command span, command prompt Okey, pergi navigate dekat file yang kita buat dia. Anda buat dalam folder file ni. Anda malah nak kacau anda punya structure ni semua ni. So ni copy, lepas tu pergi dekat CMD tadi tu, CD jarak paste. CD ni benda boleh, bukan CD tengok cerita tu, bukan. CD ni maknanya change directory CD ada space satu sini, jarak, lepas tu paste je kat sini. Right click je, dia akan terus panjang macam ni. Kalau tak, kena type satu-satu so dia akan keluar macam ni lah. Dia akan keluar macam ni. Alright, so nak tulis apa ni? Tak silap Ana lah, Ana lupa dah ni. Ini kot, Java dev.java. Betul tak? Betul. Kalau ada error dia akan bagi tahu error. So macam mana nak run, lupa pula dah. Run Java class CMD, lupa dah macam mana dia panggil. Lupa pula dah.
Biasa nak pakai tekan button je. Payah nak main ni, klik sisa ni. Lepas tu Java. Java gitu je. Alright. Okay. Tadi kan ada file Java je kan, dev.java kan. Tapi bila kita type Java compiler, kita panggil program Java C ni compiler. Compiler tolong compilekan file dev.java, jadikan dia sebagai machine code yang boleh dibaca oleh komputer. So dia convert benda daripada dev.java dia jadi ni dev.class. Sorry atas ni macam serabut sikit, tapi benda ni je lah, benda ni cerita dia. Nampak? Ni Java file, lepas tu ada class file. Ni ada rasa tak ada apa ni. Kalau kita try baca dengan notepad pun nampak kan? Benda apa ini? Ini corrupt ke? Bukan. Ini dipanggil machine code tak boleh baca. Tapi ada dalam perkataan hello world. Jangan takutlah dia tak ada benda pun ni. Right? So macam mana nak run benda tu? Bukannya boleh double click pun boleh. Memang lah. Sebab benda tu tak kena kena run dalam CMD lah. Ada yang boleh klik jar tu kita tak buat lagi lah hari ni. Alright. So Java dev. Nampak hello world dia keluar. Ingat lagi Ana. Lama dah tinggal. Alright, nampak dia keluar hello world. Contohlah anak tapi itulah masalahnya kan. Setiap kali type kat sini kena run kat sini. Leceh tak? Leceh kan? Lepas tu kena type sisa Java.ni, lepas tu benda, lepas tu enter. Benda ni, lepas tu enter. Leceh lah kan? Sebab tu kita pakai IDE. Dalam IDE dia ada button play. Button play ni kita nak run source code. Okay? Okay, cerita dia ni boleh shutdown lah. Shutdown, bukan tutup komputer. Line ni petang lagi off lagi ni. Cek bateri Ana tak buat demam. Apa dia? Clear ada soalan tu tanya Boleh. Apa tu? Komputer architecture ni macam mana? Computer architecture. Architecture tu Ana rasa mungkin yang tu bahagian engineering sikit kot. Computer engineering panggil. Sebab saya ambil IT dekat Unicad. Oh, computer engineering. Nama khusus. Ni information technology. Information technology. Sama je, dia branding lain-lain. Dia nama je lain tapi lebih kurang je pengisian dia. Kalau lain pun tak lagi jauh dah. Maknanya yang pentingnya esok apa benda kita belajar kat universiti, tak kisahlah orang belajar tu kursus ni kursus tu, kat mana prospek kerja tu, kat mana dia nak guna yang belajar kerja, yang belajar tu kat mana dia nak guna pakai. Tu je bendanya. Belajar. Ada orang kawan nak web ambil security lah kerja buat coding macam Ana juga, tak ada beza, sama je. Alright, so pergi kat file dalam Eclipse ni, pergi kat file new. Okay, ni live kita masa limited sikit. So apa nama ni boleh tengoklah rakaman ni esok-esok ke benda kan. So pergi pada Java project lah Java project, nak buat project benda ni. Contohnya perumahan polis Al-Awqah. Kemudian nak tak nama ni, cuba bagi idea sikit. Tentang Muaz ni. Muaz Dev. Muaz Dev. Muaz ni apa? Sorry, benda ni memang kuat batuk sikit. Okey. Yang bawah ni benda apa maknanya? Okey, anda tak nak go through sangat. Cumanya biasanya ni lah kita bila nak run coding tu, kita dah buat coding tadi tu, kita nak ambil Java berapa? Banyak lah cerita dia. Zaman Ana belajar itu pun 1.5 rasa. Ke Java 1.6 Ana lupa dah.
Dah berapa tahun dah tinggal, setiap tahun dia ada release baru, setiap tahun dia ada release baru. Okay, so ni tak apa je lah. Untuk awal introduction tak ada masalah. Yang ni yang besar-besar ni biasanya kalau orang yang peringkat production lah. Okay, next. Tak layan. Finish je, buat tak tahu. Ni benda ni generate create je. Audio tak payah pakai lah. Salah tekan dia, ingat benda apa, dia ingat dia buat info file je. Okay, delete. Bukan okay, ni okay, delete tadi. Okay, lepas tu pergi dekat folder, buka folder ni, Muaz Dev ni. Dalam folder Muaz Dev yang JRE System Library ni benda. Yang ni panjang lah, kita dah tengok penuh ni. Dalam ni kita tak ada usik Yang kita usik dekat SRC. SRC ni benda singkatan untuk source. Dia letak memang nama standard lah, macam tu. Alright, so right click new, pergi kepada kelas. Bukan kelas 5T 5 benda. 5T ada 5T ada 5S. Sorry. Alright, ni jangan usik. Name kita nak letak benda. Okey, tak dia katakan nak tiru benda yang sama, dev. Buatlah nama dev. Dev. Tengok. Yang apa dia buat tanda seru ni, dia kata the type name is discouraged, dia tak cadangkan. By convention, maknanya by convention ni macam standard lah orang buat. Java type usually start with an uppercase letter. Start dengan huruf besar. So D lah, D besar je lah. Beres, hilang error. Ni jangan usik, biar je. Ni jangan usik, ni dah advance ni, bawah ni finish je. Alright. Alah, tak boleh zoom pula. Nak kena setting. Tak apalah. Nanti tengok, nampak tak? Ni dah Google Meet kan. Kalau tengok video YouTube tu HD tu nampak lah. Alright. So dalam ni boleh sekarang. Jangan tak ada zoom. Font. Ada tak? Colors and font. Label. Ana pun jarang main dengan benda ni. Basic. Banner font. Benda yang narut ni. Apply. So yes. So kan lagi nak buat 24 dah. So sikit. Apply. Tu dia. Okay, sama je. Okay, nampak kan? Dia ada warna-warna. Bila nak tekan sini, dia ada benda macam kotak halus ni. Okay, hantar dia balik sistem. Nampak dia keluar benda ni. Ada benda ni. Benda ni dalam notepad tak ada. Ini istilah dia dipanggil apa benda tak ingat dah panggil. Tapi dia panggil karantai mak dipanggil benda ni pengesan takut kita typo error kan. System.out.print line tutup. Hello Zalik contohnya. Contoh bukan Zalik dalam ni, Zalik bab lain ni, jangan terasa pula benda tak kena pula ni. Tahu tak kenapa Ana tak edit? Sebab Ana tak buat dalam nak run ni mesti dalam dia cari main method. Sebab tak ada main method dah. Dia kata benda dia bagi error kadang-kadang tak bermakna. Contohnya macam ni dah. Multiple markers at this token, syntax error on token. Padahal bendanya Ana tak buat main method. Alright, so buatlah public static void main string array. Ni panggil array. Nanti later Ana kita akan tengok benda tu. Lambat lagi lah. Alright, ni paste. Kena biasa kau main keyboard jangan highlight ni buat-buat lambat. Jangan. Kena biasa main keyboard. Ni nak buat macam ni, tekan home, tekan end. Macam mana nak gerak ujung-ujung gitu, tekan button home itu end, home end. Macam mana nak gerak cursor ni yang tengah klik-klik tu, macam mana nak gerak laju tanpa tekan mouse. Tekan control, tekan kiri kanan. Nampak kan dia gerak laju kiri kanan. Macam mana gitulah.
Banyak lagi lah trik dia, cuma dah tak biasa lagi dalam Eclipse ni. Alright, so apa benda jadi? Okay, jangan lupa tekan Ctrl S, save, lepas tu run, dekat, save. Dalam konsol punya tab bawah ni dia akan tunjuk lah, dia akan keluar apa, dia akan keluar apa ni? Hello Zalik dia keluar. Alright, kan? Alright. Okay, jangan confuse, jangan confuse. Mu'alif dah tulis berpanjang-panjang ni, apa maknanya kalau keluar ni saja. Okay, system.out.println dia hanya akan benda yang akan keluar dekat konsol ni hanya ada pada system.out.println je. Println ke print saja ke sama je. So bendanya jangan confuse, bila ada ni saja keluar. Clear? Clear tak? Susah lah? Senang? Perkataan warna tu dah automatik kan? Apa dia? Perkataan warna tu dia memang automatik. Warna-warna ni, dia warna ni automatik lah. Kalau Ana tak pakai lah IDE Eclipse ni, cuma macam lain lah. Okay, apa ni, banyak lagi lah IDE lain. Ana rasa lah mungkin kalau gini KL tu mungkin dia pakai NetBeans, jaring kacang. Dah tak? Apa ni, ada ke tak ni? Sekejap nak tengok. Dia panggil NetBeans, lebih kurang je. Dia buat UI baru dah. NetBeans nampak ni lah sikit, nampak lebih lama lagi lah, lebih apa, nak kata command tak command, cuma dia nampak lebih tua sikit lagi lah. Dia punya GUI dia lah, graphical user interface, macam ni lah. Tapi yang ni apa, ingat gambar cantik. Ini kot, ada tak? Tak apa. Tapi lebih kurang gini lah cerita dia. Lebih kurang je panggil import gini ni. Alright, so no problem lah. Mu'alif anda tak pakai ni, pakai NetBeans, lebih kurang je. Semua ada button play. Button play tu dia akan run yang tadi tu lah, Java C, lepas tu dia akan compile terus, dia akan run terus. Alright, so next, baru cakap sikit 10-20 dah. Kan? Benda panjang Java ni, ketak macam PHP install 2-3 minit je. Betul tak Zalik? Zalik pengikut tetap kelas programming ni, betul tak Zalik? Zalik ngamuk dah, tidak apa. Ada. Orang lain. Okey. Ni tadi ni. Okey, Java. Alright. Ni boleh tutup. Ni boleh tutup. Alright. So, okey, Ana tak nak cakap benda perbandingan, apa benda ceritanya, boleh baca sendirilah features dia, history dia, C++. Kalau Java, Ana rasa kalau yang langsung tak kenal programming tak bermakna pun kalau baca C++ ni. Cumanya kalau dia nak baca juga okey je. Cumanya dia tak cuma faham, dia kata C++ macam ni, Java macam ni. Cumanya tak nampak sangat dah. Maknanya dia faham daripada pembacaan saja tanpa try. Dia kena try baru dia nampak. Okay, so next, Java variable. Ya, akan belajar kat Unity yang mana? Lebih kurang ada. Ana rasa kalau ni, Ana rasa yang ni mungkin satu kelas ni. Ana punya chapter 1 40 slide. 40 slide. Ana ni buat apa, gear 5 dah ni. Kira ambil yang basic-basic je. Yang ni boleh baca sendiri je dah. Okay, variable. Dia kata dalam PHP, kalau Zalik dulu belajar kan, dia apa dia ni kan, dia buat macam ni, plain text PHP, tukar jenis PHP. Okay, kalau dalam PHP dia buat variable dia, contohnya Zalik, contohnya sama dengan 1 PHP.
Ni PHP dia buat $sign belakang dia. Tapi kalau Java lain pula. Java tengok dia kata macam mana. Okay, baca dulu. Variable ni apa? Variable is a container which hold the value while the program is executed. Kena faham betul-betul. Bila dia pegang value, dia bukan database. Database lain pula. Bila program tu execute sahaja. Bila dia dah habis dia dah habis program kan. Contohnya yang run tadi ni, dia dah run sampai habis ni, habis nilai tu. Tak ada makna lah. Nak panggil tak ada. Memang dimansuhkan lah. Macam itulah lebih kurang. Okay, a variable is assigned with a data type. Satu variable telah assign lah. Assign ni kita macam mana cakap, tukarkan dia, nak labelkan dia, nak inform dia lah, gitulah. Nak macam mana cakap assign ni, tak apalah, tengok contoh lah nanti. Alright, so variable ni is a name pada memory location. Cuma rujukan je lah nak panggil apa. Tak apa, dia tengok contoh lah int data sama dengan 50. Okay, kita buat int duit dia, duit raya pasal minggu depan raya dah, sama dengan 10. Dia tak boleh buat duit raya mu'allim boleh tak buat rn10? Tak boleh, sebab dia cuma terima kalau rn10 ni belakang ni kena tukar string. Tapi string tak boleh macam ni, dia kena ada double quote. Baru dia tak marah. Tapi mu'allim, kenapa dia buat, dia dah okey, tak ada masalah, tapi kenapa buat warna kuning? Sebab dia kata, tengok, the value of the local variable duit raya is not used. Nampak? Kalau dalam ni notepad ni tak ada. Nak buat copy paste ni, dia tak ada lah. Nak padam ni je kan. Ada keluar merah tak? Tak ada. Sama lah macam kertas putih. Tak ada lah keluar error kan. Sebab tu ni betternya pakai IDE lah. Mana-mana IDE lah. Okay, so nak tunjuk yang integer dulu. Integer ni, nombor dia bukan boleh letak sekali. Mu'allim anak nak letak 18 juta. Tengok dulu, dia ada size nombor dia, ada sehingga berapa ribu ratus ribu je rasa maksimum dia. Lebih pada tu kena pakai long, data type long. Dia ada float. Mu'allim, float tu bukan terapung ke? Memang terapung. Tapi kalau float ni, maksudnya dia adalah nombor perpuluhan. Dua nombor perpuluhan. Okey, katalah nak buat Zali buat dapat duit raya sebanyak macam mana kita nak gabung perkataan ni dengan ni. Kita nak panggil 10 ni dekat sini. Tekan tambah. Bukan tambah ni, tambah duit tambah ni kita nak gabung. Ini adalah jenis string, yang ni adalah jenis nombor. To be precise, dia adalah nombor perpuluhan. Alright, so nak tulis apa sini? Duit raya. Tak naik pula. Duit raya. Dia tak kisah huruf besar ke kecil. Tapi pelik. Dulu dia sensitif. Tak tahulah kenapa dia tak sensitif. Ke benda apa dulu tak ingat dah. Tapi memang dia ada setengah tu dia memang sensitif lah. Dia tak boleh huruf besar kecil. Dia kira benda yang berbeza lah. Alright, so dia tengok, jangan lupa RM sini. Dia tengok, ni biar je, okey je, sebab tak save. Dapat RM10.00 sen. Tak nak lah. Ni kita nak integer kan. Tak boleh integer lepas tu float. Tak boleh, dia marah. Tak boleh, satu je boleh. RM10. Alright, clear? Senang je tak? Awal lagi. Integer adalah untuk nombor. Kalau untuk teks kita pakai string. S huruf besar S huruf besar dan mesti ada double quote. Contohnya kari ayam.
Tak boleh buat macam ni, kari ayam ataupun kari Muallim Hazwan. Tak boleh lah. Contoh. Tapi ni memanglah tak ada error sebab anda pakai string. Tapi kalau anda pakai ANT, dia tak bagi dia marah. Kena tukar ni benda lain, nombor sahaja. Contohnya 10, tengok sampai berapa dia bagi. Bagi, nampak dia buat error dah. Buang 10, dia bagi. Ni berapa nombor ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini sejuta dah sini. Mungkin bilion kot, 1 bilion ke maksimum. 10 bilion ke gitulah nombor dia maksimum. Alright, so apa lagi nak tunjuk? Untuk yang terakhir lah malam ni tak sempat, banyak lagi ni. Apa nama ni? Okey, anda nak tunjuk macam mana ni? Apa nama import apa benda tak ingat dah panggil. Dia panggil benda apa Jap nak lupa pula panggil. Lupa pula dia panggil. Read from console Java. Tak ingat panggil. Sistem bukan buffer, next Jap IO line kan, next line ni scanner scan is equals to new scanner system.in. Nampak dia buat error sebab kita tak import, tapi kena import kelas ni daripada inilah apa nama ni, java.util banyak ni. Kenapa baru tengok ni. So yang ni kita nak pakai daripada java.util je. Java.util.scanner. Lebih baik buat macam ni. Boleh je nak buat macam Muallim ada 10 line import. Nak buat star macam ni boleh tak boleh? Boleh. Banyak star ni maknanya kita panggil semua package yang dalam tu. Tapi tak elok dari segi security lah. Security ni tak selamat. Tapi kalau kata not asal jadi lah. Okey, apa benda scan ni? Dia akan baca input macam dulu kita buat Python kalau siapa dah ada tengok video Python anda, kita ada baca input daripada user. So benda yang sama, cuma dia banyak lagi kena tulis. Scanner scan sama dengan new scanner system.in. System.in ni dia akan panggil input dia lah. Scanner class. Scan ni adalah satu apa nama tadi ni? Ni variable lah, variable. Variable ni pun boleh ubah lah bahasa Melayu. Boleh ubah ni benda yang temporary saja. Dia bukan database anda cakap. Sementara je simpan. Okey. So nak buat apa sekarang ni? Kita nak apa? Okey, nak buat gini lah Tengok nak buat contoh. System.out.inline. Right. Jumlah duit raja dapat. Okey. Tapi ini anda nak buat dia duduk kat atas tu. Okey. So kat sini string duit string DJ lah ni anda padam, anda buat sama dengan scan.next int itu kot. Lepas tu scan.close. Lepas tu int duit raya. Alright, kita tengok apa benda dia buat. Jumlah duit raya dapat berapa ringgit nak bagi Zalik ni? Tak ada. Pecah sangat. Apa dah kosong lah. Bukan nak Zalik marah ke abang-abang ni. Disuruh nak bagi kosong ni. Okey, kosong dapat. Tak apa. Tak apa bagus Zalik ni. Reda dengan ketentu apa dia? Okey. Okey. Okey.
So apa benda yang berlaku? Tengok line 9. Scan ni scan, kita cuma bagi tahu dia nak baca file daripada konsol. Biasa konsol-konsol ni orang pakai macam, ingat siapa pernah cucuk duit bank? Kan? Siapa pernah cucuk duit bank dia faham lah. Mana ada duit, mana ada mouse lah. Kan? Keyboard ada keyboard. Mana ada? Tak ada. Ada nombor je kan, 0, 1, 2 sampai 9. Ada apa ni? Lepas tu ada button apa? Pembetulan ataupun padam kan, ataupun batalkan. Ke benda lagi, ada 4 button lagi, Ana pun tak ingat kan. So samalah, konsep ni lebih kurang samalah. Tapi nampak sistem dah ada print line ni tujuannya kita nak suruh dia keluar atas ni lah, atas konsol tu, nak suruh dia keluar warna apa benda semua. INT duit raya kita nak tangkap. Okey, benda ni dia akan tak ada benda ni, apa efek kalau tak ada benda ni, dia tak boleh, kita tak boleh baca input daripada pengguna. Maksudnya Ana letak tadi kan 10 tadi letak kosong tu dia akan letak, dia akan ganti kat sini. Maknanya maksud Ana tu yang ni dia akan ganti kosong lah maknanya. Bila Ana dah letak apa nilai kat kosong dekat bawah ni tadi kan, dia akan asal dalam duit raya. Scan.close ni tujuan dia kita nak bagi tahu jangan apa ni, jangan override lah, jangan baca selain pada tu. Benda ni jangan baca dah input daripada user, tutup dah. Jangan bagi user ubah data dah. Sebaiknya memang kena tutup. Memang best practice kena tutup. Ni tak ada apa-apa makna apa sebenarnya. Tak ada apa-apa makna yang sangat dalam lah. Cumanya benda ni kena ada. So Zalik dapat duit raya, tak apalah, nak baik sikit, bagilah RM1 kan. RM1 dapat. RM1 okey dah kan. Okey. Tapi kalau nak kena cukai tak boleh. Betul tak? Yang sistem outline yang keluarkan. Yes. Benda pula ni tiba-tiba tak keluar ni. Something. Sebab anak okey, nampak kan? Bila anak letak kosong ni, nampak? Dia terus run satu straight line je. Kan? Sebab ni anak padam ni tadi, bila anak save ni lah. Okey, dia ada banyak lagi lah, next int, next string, macam-macam lagi lah. Kan? Tengok dia kata int java util scanner.next in. Scan the next token of the input as an integer. Contohnya lah, anak nak buat apa, buat jahanam sikit sistem. Buat benda RM1. RM1 bukan singgang, RM1. Marah lah dia. Oi, benda tak kenal RM1. Dia marah. Pengecualian dalam thread main. Ni lah main ni. Java.util input. Error dia bagi input mismatch exception. Input mismatch exception. Ada masalah lah. Java base ni itulah, panjang lah cerita dia. Tapi anda tak nak cerita tu, program dia crash lah cerita dia. Alright. So nak rasa tu saja lah kot untuk malam ni. Kot lah ni tengok live pun 3 orang je tengok. Live paling tinggi tengok 2 orang. Tunggu Zalik masuk, mana tak masuk ni. Tengok masuk dekat live Google Meet, tak apalah. Balik. Tuan masuk. Okey. Balik. Apa nak tanya lagi? Exam dia macam mana ni exam? Exam dia, okey. Good question lah. Tapi biar nak tengok sekejap tepi. Dia soalan, tapi cepu mas sikit lah nak tanya tu. Cepu mas sikit lah. LASK, sekejap bachelor. Okey, soalan dia lah. Ana punya apa benda ni. Soalan yang bab 1 tu tak ada lagi. Ikut jap. Mana lah? Jap. On the way. Ni ikut. Ni lab 1 Ana dulu. Ingat lagi. Ana buat ni lah logo EPM, course code, course apa ni, kod khusus lah, kod khusus. Tulislah nama sikit biar lawa ni hantar macam dia. Semua kena print hantar hitam putih, hantar ke lecturer. Nama, grup mana, nombor bateri. Print dulu ni. Dulu
Dr. Koh TMW, mana panggil Dr. Koh lah, biasalah sama je kan. Anda buat dulu name.java cd.java WhatsApp Amirul, display ni anda tak jari, dipanggil komen tapi ni yang slash. Ni jawapan dia ni. Jawab dah, ini yang anda buat dah dulu, ini bukan jawapan dia, yang adalah jawapan dia tapi yang anda buat. Documentation. Soalan dia kat lain lah. Soalan dia ni lah, soalan dia mudah je, gitu-gitu je lah. Lepas tu ni nak suruh keluar ni dialog. Nampak kan, kena panggil J option page. Tadi kita panggil ni util scanner. Okey, itulah panjang lah cerita dia gitu gini. Gitulah contoh lah. Ada lagi sekejap nak tunjuk yang nak tunjuk soalan yang last kali Ni memang King Kong punya soalan lah. Nak tengok lah soalan dia. Ni soalan last kali. Masa ni memang apa, tsunami, tornado, hurricane semua ada. Memang tornado. Soalan dia. Tapi sekarang ni soalan ni mudah je sebenarnya. Bila nak ada sekarang ni tengok tak ada apa sangat pun. Sejam 2 jam boleh buat ni. Okey, dia kata your textbook tak boleh tengok lah, boleh apa, jangan bincang lah, dia kata. Avoid copying, cheating in your lab test. No mark will be given for answer copied from internet or your internet atau friend. You must add comments as first 3 line on your written program. The comment should be include lab group, name and student ID, nombor metrik lah. Kena hantar answer yang hantar pada 4.30 Gmail system, bukan ikut waktu. Doktor, jam saya sekarang ni pukul 2.30, jam saya tak bergerak boleh 2.30, saya tunggu dah 3-4 jam. Tu nak kena buku tu will not be accepted, dia dah kata awal-awal tu. Alright. So next lagi, assume that ni lah yang ni semua ni dalam text file. Dalam text file tu student.txt. Benda ni ada dalam file txt. Maknanya format dia name, student ID, midterm test, question 1, question 2 sampai question 5 lah. Lepas tu lab test punya markah. Maknanya ni nama, tapi dibezakan dia dengan simbol dash. Ni nombor metrik dia, markah dia, midterm, soalan 1 sampai soalan 5, lepas tu lab test. Macam mana, bukan macam mana nak masuk dalam database, macam mana nak display file ni, boleh ni, apa nama ni, display dalam report lah. Okey, bukan baca saja, ada kena fikir sikit dalam ni. Maksudnya okey, dia bagi tahu gini, midterm test 20%, 5 kali quiz 10%, 5% setiap quiz 10%. Maknanya kau tambah semua ni, maka dia per 100 lah. Macam biasa siapa yang kelas ngana dulu kan, form 2, form 3 ke form 1 kan, nak buat gini sama lah. Lab test 10%, 5 kali lab, dalam lab 3 jam satu lab kan, 20%, 10% setiap lab. Maknanya 10% setiap lab tu darat pula ni. Aduh, memang pening kepala lah. Final exam jawab atas kertas 40%. Lepas tu dia tulis pula, ini dia punya kriteria markah dia, 80 hingga 100 markah dia A, remarks excellent. Dia nak output dia macam ni, student ID, name, total mark, grade dia apa. Bila maknanya nak keluarkan markah ni, kena tambah ni semua. 16 ni, okey, 16 ni kata apa, midterm test kan. Midterm test ni per 20. Okey, kalau dia dah dalam peratus okey lah, tak payah dah nak kira tu. Cuma ni kalau dia bukan dalam peratus, kena kira lain pula lah. So kita assume lah benda ni dah dalam peratus. So tambah je lah 16 campur 3 campur 4 campur 5 campur 2 campur 5 campur 8. Campur semua ni bahagi dengan bahagi
Bagi 100 dah tak? Tapi ni. Bagi buat apa? Bagi markah Buat apa nak bagi ni? Sebab benda ni kan dah ada dalam peratus. So tambah je lah cerita dia kan. Ya ke jap? Macam tak betul je ni jap. Dia dah gila Hanan ni dah lama dah tak tengok soalan ni. Lepas tu ni lah adalah Hanan lupa dah macam mana. Kena tambah darab bahagi. Adalah kena darab bahagi semua tu. Tulis apa ni? Nampak kan? Markah dia dalam bentuk perpuluhan. Nak pakai apa ni? Tak dia baru cakap. Float float. Ni bukan float yang tepi jalan tu, yang kau kena shake tu kan. Waktu tunggu Muah lah belanja, mari Muazzizat Mu'alim mari lah ni anak Muazzizat ni kita makan sekali lah. Contohlah. Sebelah lagi baca bulan 9 ni marilah Mu'alim ngetes sekali dengan Muazzizat. Petang tengok dia main badminton. Contoh. Okay, grade dan kamu pula ngamuk dia malam ni. Grade A. Remark excellent. Dan last sekali dia nak display kelas average. Maknanya contohnya kelas form 3 3U, berapa orang yang lulus apa semua tu, 67.25 markah dia. Grade dia apa? Grade ni berdasarkan ni lah. Remarks dia apa? Good. Gitulah. Buat benda ni dalam tempoh 2-3 jam. Nampak macam mana? Rasa-rasa Ana dulu lab start 2.5 2.5. Ana start dah nak buat. Ana masa ni memang jam lah. Dia kelas mana ni? Kelas 9 macam tu lah. Dia okey. Jangan kalau UPM dah Ana kelas lain pun sama je. Dia kelas dia kalau teori semua dalam kelas macam kelas kita kat Isyad sama je. Tak ada beza. Cumanya bila dia kata okey petang ni lab dekat lab lah. Masuk lab main komputer penuh. Jadi ada main CC, ada main game Amat ada gitu. Main CF pakat. Tiba ada orang ada staff tu mari tengok kena marah beres. Naiklah demerit. Itulah. Alright, so ni lah additional requirements disuruh buat 2-dimensional array. Nak tak sebut dah, panjang lagi lah cerita ni. Final exam dia macam mana, create single dimensional array. Ni kalau nak buat soalan ni dengan Python pun boleh Zali. Jadi nak try Mu'alim bosan lah tiap-tiap malam nak buat benda. Buat ni. Ada switch, ada guna switch, ada guna bina method total mark. Banyak dah ni. Semua benda yang Ana belajar pasal persen tu semua 100% guna. Tak ada yang terkecuali lah boleh kata. Macam mana nak basic nak potong-potong ni, macam mana nak basickan itu nama, yang tu markah. Alright. Ini soalan yang zaman Renaissance lah, Dulu lah tapi sekarang ni mungkin tak susah sangat lah. Cuma ni masa sekejap sangat kot. 2.5 4.5 seriously. Pada Ana lah. Ni pendapat Ana lah. Tak laju lah. Tak kena laju lah. Tak laju juga. Masa ni Ana tengah dah tak faham mana semester 1. Dia cakap macam faham. Okay, quiz. Kita baru tengah nak faham, kenyit-kenyit mata mendapa je dia cakap ni. Okay, quiz. Okay, dia jawab. Okay, semua hantar depan semua hantar depan. Everyone put down your pencil and send in front your papers. Don't write anything else or else your mark will be deducted. Dia bagi warning selalu. Kan? Tak dan dia cakap lagi. Okay, next quiz. Okay, ready. Belajar bahasa Inggeris ni. Doktor Cina mengajar. Ada pula student anak Cina dulu. Nama dia benda lupa dah. Memang macam kau tengok macam Tok Sami lah. Pasal memang muka dia memang pure China lah, bukan dia Cina Malaysia. China dari Cina dari tu lah. Memang dia tak faham. Dia senyap bila cakap dengan dia. Cakap laju dia. Memang laju. Ana nak kejar dengan dia. Ana nak cubalah cakap dengan dia nak tolong dia, tapi dia macam nak bahas sendiri. Tak apa lah. Kita ni satu fakulti 4 tahun dia kat sini. Tak tahulah.
So gitulah Subjek paling tough ni. ah Subjek paling tough sekali. subjek paling tough. Benda tu dia tahu orang. Dia tahu orang. Kalau pada Ana paling tough Ana ni payah sikit kalau bahagian teori Ana jam sikit. Ana bagi tahu Ana jam. Yang Ana rasa paling jam data structure. Yang tu Ana pun tak pasti sebab sorry to say lah, tapi lecturer Ana yang ajar tu dia macam pasti tak pasti apa yang dia ajar. Itu yang Ana nampak lah. Bila dia ajar, Ana cakap jajak salah jajak. Lepas tu dia biar lama betul habis kelas tu. Macam mana tak faham dia ajar benda tadi. Tengok YouTube benda semua macam faham, tapi bila keluar exam memang cakap lain keluar lain. Beres lah memang. Itulah. Ada subjek ni, subjek untuk seminar lah. Apa dia? Ada kan macam ni KL, dia ada, kita tahu lah subjek ni, subjek yang akan belajar. Okey. So, aja ni nak tunjuk dah, nak tengok subjek ni mana yang mana cakap. Cakap je. No problem lah. Okay, ni 2014 dulu 10 Disember dulu lah. 10%. That test ni. Yang ni paling semester pertama ni. Semester pertama. Semester pertama ni. Semester pertama. Tapi semester kedua lab tu tak ada pun. Tak ada ke? Dah guna pula nak share screen. Ingat nak present ni mana? Apa ni? Dennis nak ni. Share screen. Share screen dah ada. Sila. Dia tapi Ana ni Ana masuk screen ni dalam YouTube Ni kita live kat YouTube dari tadi dah ni. Dah 1 jam. 1 jam dah lebih kurang live kat YouTube. Boleh tak? Ni subjek. Ke mana? Kena start live dah. Jadi kau Boleh je. Boleh je Ana masuk YouTube lah. boleh mana? Pakai ramai-ramai tengok. Ada. Ya. Fundamental programming. Fundamental yang tu lah. Okey, Ana fundamental tu yang ni lah yang nak pernah sebut apa ni apa nama ni yang tadi tu yang Ana tunjuk itu baru satu bahagian lah. Satu je. Insta tu tak ada benda, Insta tu teknikal je. Tak ada makna sangat pun. Cerita dia. So dia apa nama ni banyak lagi dah if else, lepas tu conditional statement, ada loop, apa benda banyak lagi lah cerita dia. Alright. Banyak topik lagi lah. Computer architecture Ana rasa benda ni ni je macam kena kenal CPU apa. Dalam CPU ada apa dia? Bahagian algoritma lah. Bahagian memang mendalam lah cerita dia. Taklah mendalam sampai tahap engineering tu tak ada lah. Tapi mendalam tu mendalam jugalah. Teknikal matematik tu Ana tak tahu benda apa. Pengajian Malaysia ni Ana rasa macam UPM panggil apa benda Makin lawan ni. Makin lawan ni. Ya, seorang cakap. Apa dia? Makin lawan ni. Dia belajar tu. Subjek dia? Mana dia? Di gambar subjek sejarah. Betul lah. Pengajian Malaysia memang macam sejarah. Pengajian am ni. Macam pengajian am lah lebih kurang. Lepas tu foreign language satu tu Ana tak tahu benda apa. Kalau Ana dulu UPM bagi peluang lah nak ambil apa, nak belajar yang mana ikut dan lah, tak ada masalah lah. Itu tak kisahlah. Yang kedua Java programming. Sama lah. Semester kedua baru belajar programming Java. Fundamental dah benda pula. Pelik tak tahu lah. Macam pelik-pelik. Tak tahu lah. Yang penting benda sama je macam Ana ajar tu. Dia Java ni mungkin lebih teknikal. OS ni mungkin akan belajar cara format, guna virtual box,
tu anak dah UPM. Dia guna apa lagi lah, product key ada semua tu lah. Nak format macam mana, nak install OS mesti format hard disk format hard disk tu ke apa, file system tu lah, NTFS kalau Windows lah. Yang lain tu lah apa, apa dia panggil, tak ingat dah, Linux punya ni. Introduction to Entrepreneurship, sama lah Ana pun ada juga dulu. EPM wajib. Technical Matematik tak tahu. Interpersonal skill ni mungkin apa nama ni, mungkin nak bercampur dengan orang kot, maksudnya competency English, pencapaian bahasa Inggeris lah. Foreign language 2, nak tak tahu, mungkin suruh bahasa Inggeris lain ke. Database, sama lah, ada apa, anda tak tahulah ke ini KL pakai Oracle ke, apa lagi MySQL ke, macam-macam lagi lah. Database ni awal-awal mudah, makin lama makin pening, makin lama makin pening. Itulah sikit. Tapi alhamdulillah yang anak A database lah. Anak A database lah, puan hati alhamdulillah. Object oriented system, baru semester 3, anak semester 2 belajar dah object oriented. Object oriented pening sikit lah, kena faham konsep. Dulu anak, tapi anak beritahu dah, semester 1 fundamental programming anak dapat C. Anak dapat C, dulu. Semester kedua object oriented, yang tu memang pening. Kawan anak belajar kat UK pun dia kata, pening lah benda tahu belajar ni, alien dari planet Zuhal ke mana, tahu nama-nama dia pelik-pelik nama. Tapi anak alhamdulillah dapat A. Anak dapat A kan. A tu boleh. A bulat lah. Dia 80-90 gitu dah. Introduction to Discrete Mathematics. Ni discrete ni mungkin data lah, data matematik for IT. Dia bukan matematik macam biasa. Dia matematik juga, cuma anda tak tahu lah dia tunjuk related ke tak dengan IT tu, anda tak pasti. And then Communication English 1. Ni bahasa Inggeris jugalah, BI. Amalan Islam di Malaysia rasa ni panggil TITAS rasa, subjek TITAS, Tamadun Islam dan Tamadun Asia, benda tak panggil, tak ingat dah. Elective 1 tu boleh pilih lah biasanya, tak tahu lah. PHP pun belajar juga. Tengok video Ana ajar tu PHP tu. Kalau macam rasa Java macam pening, tengok ni lah, PHP dulu nak apa, Krabs dia punya apa benda nak buat. Tapi PHP dengan Java, anda bagi tahu lah, Maybank bank lah tau. Dia guna Java. Dia guna Java buat ada punya sistem Maybank tu, banking tu. So Java ni dia kata apa ni, yang kata mu'allim anaknya belajar yang dah outdated dah, tak ada. Yang kata semua dia ada ni lah, dia ada tempat dia lah. Yang dia mesti ajar tu tak ada salah lah, betul lah tu, memang ikut keperluan industri. Data structure, ni penting lah sikit. Hopefully dia banyak konsep dah. Data structure banyak konsep, kena faham konsep baru boleh buat coding. Tak faham konsep tak boleh buat coding. Dia data structure ni kena banyak practice, main-main dengan coding, kena banyak-banyak pusing. Tak faham, susah dah. IT project management. Kena faham konsep betul lah. Itulah, kena faham konsep betul lah. Ada binary search tree, benda lagi nama, pelik-pelik lah nama. Benda tak ingat dah. Susunan data lah, data tu nak susun macam mana, first come first serve, leave for, last in first out, macam-macam nama dia. IT project management, ini pengurusan IT lah. Macam benda ni pengurusan dia, maknanya macam mana kat sekolah, hantar pukul ni hantar, janji waktu ni adalah pukul ni hantar. Ni lah IT project management. Lepas tu macam Ana pernah sebut kan, gunalah siapa yang pernah form 3 ni, mana ada form 3 sini dah apa maknanya macam ni lah benda, benda nak kata ni, pakai Jira ke kan, pakai Asana ke, pakai Trello ke untuk pengurusan kerja. Communication English BI lah. Co-curriculum, tu Ana ada juga. Ana subjek co-curriculum tu buat first semester, tidur dekat Negeri Sembilan. Dia panggil dia, tak ingat dah.
bakti Buat apa? siswa. Ah, Dia buat apa je? dia ni lah macam sekolah lah. Tapi kurikulum ni wajib ambil tak ambil tu tak boleh grad. Selama satu semester, setiap hari Sabtu atau Ahad dah kot. Biasanya Sabtu lah. Dia akan tarik waktu. Hujung semester kena buat program mega. Ikutlah buat projek kat situ, projek kat sini. Memang berserabut lah Semester 5 IoT Data Analytics. Anak dulu tak ada subjek IoT, so kalau dia better daripada anak lah. IoT Data Analytics. Tapi nak buat data analitik ni kena ada tu dululah. Kena faham dulu lah nak buat IoT macam mana. And then computer network, basic lah, basic networking tu lah yang ada main switch ke kan, ada sebut subnetting mask, benda lagi yang dah pernah sebut lah semalam dekat Aiman. Gitulah computer network. FYP buat semester 5 dah kelah. Dia 3 tahun je kan? Ha? 3 tahun program ni? Ya, 3 tahun. 3 tahun lah. 3 tahun sabarlah pun. FYP elektif 3. Lepas tu industrial training. Industrial training ni boleh dah tanya anak kot. Anak boleh kalau nak duduk Kuantan lah, anak boleh suggest lah ada 2 tempat yang apa ni, kalau dia lah dekat dengan rumah lah cerita dia. Nak duduk Kuala Lumpur boleh duduk seorang. Biasa banyak tempatnya belah-belah Kuala Lumpur lah. Orang duduk belajar UMP pun banyak pergi Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, Johor, Penang, situ lah. Mana buat apa je time tu? Industri training. Nak ini Kuantan praktikal dekat company kat sebelah kedai nasi Arab Zam-Zam tau. Nasi Arab Zam-Zam yang bangunan lama dia tu, dekat depan Mega tu. Mana buat apa je? Itu sistem dia buat property management lah. Property management tu lah, kalau tengok tepi jalan perumahan tu kan ada benda. GIU ada apa tu, Giant Mas, bukan Ayam Mas lah, Giant Mas. Ayam Mas dekat apa tu nak manja tu. Apa lagi? Macam-macam nama company yang buat rumah kan. Kalau tengok orang tengah buat perumahan tu, ada di tempat apa tu papan kenyataan tu, poster ke ada logo company tu kan. Biasanya yang Ana pernah buat lah. Ana pernah dah tengok database dia, beli banyak mana, puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu tu ada lah. Tapi ada satu je lah nak pesan, yang ambil bidang IT ni, tolonglah fikir daripada sekarang. Tolong fikir daripada sekarang dah. Kalau nak pastikan FYP tu dapat A. Sebab orang rasa yang paling zaman Renaissance dia versi kedua. Kalau first programming dah rasa Renaissance tak tahu lah. Tapi kalau tak nak rasa yang kedua tu, sekarang ni kena fikir yang untuk FYP, projek apa nak buat. Biasanya tema macam mana buat ni RBT. Nak belajar RBT kat cakap okey kena buat ni. Maknanya FYP ni ikutlah kata nak buat sistem pengurusan data. Nak buat macam mana. Kawan Ana dulu dia pandai buat mobile app. Dia ada diploma. Dia apa nama ni, dia guna Ionic. Dia buat ada dalam Play Store. Sekarang pun ada. Dia panggil sistem apa ni, kita kan tahu kan Grab kan untuk kereta kan. Macam apa nama ni, Indonesia apa benda panggil tu, sistem tu tumpang-tumpang motor tu panggil benda Gojek. Gojek. Dia buat macam style Gojek. Dia buat style Gojek tu apa nama ni, sewa lah. Tapi dalam area UPM saja. Contohnya kita ni nak pergi kelas, kita tengok dulu, kita ni ada motor, orang lain tak ada motor nak pergi kelas, nak kena naik bas semua kan. So malah lah kita ni apa tumpang-tumpang orang je lah, boleh tak? So dia boleh buat macam tu dia memang dapat A lah, tak pelik lah. Dia dapat A, orang tak pelik lah. Kalau Ana orang tak dapat A, tak pelik juga. Kalau Ana orang dapat A, pelik lah, macam mana dapat A. Macam tu kan. So elektif tu katanya Ana
Ni pilihan nak elective tu yang boleh ambil ke? Elective ada berapa kita tengok? 3 Oh, tahu tak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pilih 3. So kalau 3 tu Ana cadang interface design ASP.NET macam tak perlu kot. Tak perlu rasa sebab Java pun dah banyak, PHP pun dah banyak. Interface design, basic graphic design. Kalau tak nak bermain dengan nak kurangkan teknologi main dengan programming lah. Interface dengan basic graphic design. Kalau kata software engineering, Ana rasa kalau ada pun mungkin sikit lah. Software engineering ni dia pastikan kita develop ikut ikut spek lah engineering lah. Dah apa lupa dah. Panjang lah cerita dia ni sampai pagi esok dah, azan subuh esok baru sudah hari ni. Alright. So apa ni ada apa-apa lagi nak tanya? Laptop ni. Laptop yang tu kan. Laptop. Laptop apa? Alright. Tanya nak laptop apa i7 Intel. Alright. Ana pun tak pasti cukup MSI juga. Kita tengok dulu lah, tak tahu Ana cari je ni. MSI ni. My store. Tengok murah RM11.59. PC ni. Boleh bayar sekali harga je. PC apa mahal. Kalau harga starting pun Dia ni, ni mahal tapi ni monitor. Mungkin ni mahal. Apa dia? Sorang cakap pening. Ni jenis Mualim Punya ni kan. Dululah. Sekarang nak tukar Ni balik. beli ni Umi, sini Umi. Dah tutup dah. Alah, boleh cari balik. Apa ni, cari ni lah kot. Ana cadang cari Asus lah. Asus. For student rasa Dia mungkin betul, tak Asus kena ke? saya. Cari yang for gaming lah ataupun for work. Gaming betul. Sebab kalau for student ni dia bagi yang performance slow. Biasa je. Yang biasa yang kita tak boleh pakai lah. C-on lah, aku tak tahu. Beli book. Ni bro. Kau tak keluar? Tak ada. Impact kan? Pro? Impact. ThinkPad Lenovo ada juga. Sekejap, tengok ni dulu. Ni Ana tak tahu apa. Ni Ryzen 7 lah, boleh tahan juga. Laptop for student kalau Ryzen 7 okey lah. Baru AMD baru okey macam ni. AMD lama. Jangan ambil Ryzen lah, Ryzen yang power. Lepas tu RAM sehingga 16GB, 1GB SSD. Okey lah. Lepas tu yang ni tak kisahlah sangat. Apa lagi? Kalau Intel 11. Intel Core i7 ni. Intel Core i7. Ni i7 ni. i7. Bukan i-Sina i7. i-Sina Ana nak duit sikit, tak ada duit. Ni ROG ni. ROG best tu. Malam-malam semua tutup lampu, bunyi macam dekat Palestin kata. Warna pula duduk Malaysia macam duduk Palestin. Tak ada apa-apa. Beda iPad tu ni. Apa lagi? Tengok ni lah kot. Tapi banyakkannya tak ada stok kot. Biasanya kalau nak model tu ni lah, cuba minta orang kedai. Pergi kedai, saya nak order model ni. Bila sampai? Tanya dia. Tanya dia sebut harga. Tengok harga laptop Asus RM3,000, RM3,000, RM4,000, RM5,000. Harga dia. Ni harga Shopee lah, harga Shopee. Yang ni RM1,500 Chromebook Netflix Celeron. Jangan ambil. Siapa yang pakai Celeron tadi ni? Ada orang cakap tadi. Pakai. Jangan pakai lah Celeron. Untuk development jangan pakai.
i3 pun tak recommended jugalah. Kawan-kawan ambil i5 lah, okey lah sikit. Dia engineer. Ambil 3,000 mahal sangat. Ambil yang dekat-dekat 3,000 okey lah. Memang nak tahu memanglah mahal maling. Ana dalam ana beli 3-4 buah laptop maling ni PDPR lagi. Tapi itulah nak bagi tahu, kalau nak belajar programming memang komputer yang macam ni yang itulah sebenarnya dah. Kalau tak anda risau diri banyak buang masa je. Banyak buang masa depan laptop je. Kenapa tekan-tekan tak edit? Slow sangat dah tekan tak edit. Bila tekan kan hang pula. Lepas tu shutdown sendiri, terpadam. Lepas hantar kedai lagi. Kalau kita tengok Acer lah pula. Acer yang murah lah. Lepas tu banyak lagi lah pilihan. Acer ni official store walaupun dia dealer tapi macam official store jugalah. Kita tengok i7 ni pun boleh tahan juga harga dia. Jangan tengok ini memanglah ditunjuk suruh beli yang mahal dulu. Tengok harga 2,000. Ni monitor jap. Ni laptop 3,000, 4,000, 3,000. Ana rasa kena cari yang 3,000 lebih lah sekarang ni. Tu pun dah sold out. Sold out. Ni 4,000. Ni harga Shopee lah. 1,000, 3,500. Ana itu ingat kalau ada duit sikit Ana nak beli yang laptop. Ni lah laptop Ana ni, Ana akan upgrade juga, tukar juga in the future. Mungkin lagi 4-5 tahun atau 8 tahun lagi kot. Maknanya nak suruh dia ni lah up to date dengan teknologi lah. And ambil yang ni kot 3,500. Tengok apa yang dia bagi. Spek dia kita tengok spek. Prosesor Core i5, tengok harga 3,500. 3,500 tak dapat lagi Core i7. Core i7 10 ni maknanya 10 generation tapi slow lah sikit. 300 dia punya lajuan lah, lebih kurang gitulah kot. 2.5 speed. Lepas tu RAM 8GB 2.9 DDR4. RAM tu ada harganya. Ni boleh sampai 32GB RAM. Yang mana 2 darab 16 lah. Ada 2 slot lah. 2 ni bagi kita ada 2 slot je boleh masuk. Lepas tu PCIe NVMe. Ni M.2 lah ni kat sini. Kalau tengok gambar dia rupa macam ni, SSD dia ni macam ni rupa. Ni SSD dia M.2. Ada 2 BM key. Bukan bahasa Melayu memang panggil dia BM key lah. Tanya balik Azrul dia tahulah. So next ada graphic card 1650 Ti. Ni main game sedap lah. Graphic card Settle lah. Lepas ni settle lah. Counting dengan mak ayah nak belajar sungguh-sungguh. Lepas tu dapat. Okey, malam ni aku dapat dah setting belakang setting malam ni. Buka Max seorang CS. Kita main ramai-ramai tengok. Pakat jangan masuk lah, tunggu aku lah dulu. Dah ke mana? Dia dah aktif ni. Belajar dah. Jangan buat gitu. Saja je tu nak marah malangnya jangan marah Zali. Sian Zali punca ni. Betul lah Zali. Okey, apa lagi ni tunjuk? Tak ada apa kot. Tu je lah. Acer lah yang rasa macam okey lah sikit buat masa ni. Dulu kalau nak recommend Asus lah. Tapi Acer banyak akannya memang kalau naik harga sangat-sangat. Macam nak recommended pun lah. Tengok harga, aduh nak cadangkan orang. Tengok orang tu pun kesian lah. Dia ni nak buat tulis-tulis je. Takkanlah sampai 3-4 ribu nak beli. Mampu nak beli. So gitu je lah. Tapi nak bagi tahu lah, laptop ni kalau boleh tukar lah dalam mungkin 10 tahun sekali lah. Mungkin dah terbaik macam tu je. Up to date ni. Up to date lah. So up to date gitulah. Okay, so nak rasa tak ada apa kot. Kalau nak
Kenapa dia tak faham? Demand tinggi. Orang PDPR. Anda tunjuk dah itu kan dalam grup programming. Dia kata kilang apa? Tencent ke dia nama? Tencent tak ingat. Dia apa mengalami masalah kekurangan bahan mentah. Ni geografi je pula kan. Jual beratus-ratus je. Tak tahulah nanti. Jual baju lah. Jual baju boleh lah. Jual baju Ronaldo. Berpuluh-puluh dia orang bilang itu. Alright, so gini lah kalau masuk bulan 9 anda ada ni lah, trade in lah. Okay, sekejap anda stop live end stream.